Video kali ini saya akan tunjukkan cara bagaimana guru untuk mencipta tugasan menggunakan Google Doc. Okey, ada langkah untuk masuk kepada Google Classroom. Ada dua cara lah. Yang pertama, kita log masuk melalui Digital Learning Portal. Caranya kita log masuk, kemudian pergi pada profile, pada menu guru, kemudian pada activity, kita klik activity, kemudian ada sini beberapa LMS lah. So kita klik Google Classroom, kemudian kita klik di sini, klik untuk mula. Jalan dia agak jauh sikit lah, tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Okay, sebenarnya menggalakkan bagi untuk guru-guru yang tidak mengingat URL lah. Tapi sebenarnya bila satu lagi cara adalah tuan-tuan boleh type terus classroom.google.com. So bila ini kita boleh terus klik, kita type, kita enter dan terus buka di sini. Nampak? Ada dua cara, sama ada nak log masuk melalui portal digital learning, sama ada guru atau pelajar, ataupun satu lagi di sinilah Google, kita type terus alamatnya. Okey. So untuk cipta tugasan menggunakan Google Doc, saya akan tunjukkan langkah-langkah ya. Kita buka kelas kita, mana-mana kelas kita yang ada ni, kita pilih. Okey, sebagai contoh saya pilih kelas ini. Okey, teknologi maklumat TMK tahun darjah 5. So klik pada classwork. Dekat butang classwork atas kali ni ada butang create. Kalau kita tengok contoh sini ada tugasan yang cikgu berikan. So saya nak tunjukkan contoh menggunakan Google Doc. Klik create, tekan assignment. Okey. Kemudian kita masukkan arahan soalan. Katakanlah tajuk assignment ni kuis 1 perihal komputer. Okey, saya rujuk tajuk sini, katalah kita ambil tajuk ni, apa itu komputer sebagainya, jenis-jenis komputer. Okey, jenis-jenis komputer tajuk dia. Jenis komputer. Okey, tajuk ni perlu, kalau cantiknya ikut kita punya RPT lah, ataupun tajuk-tajuk utama. Kemudian kat sini arahan ni perlu jelas kepada pelajar. Jawab soalan dengan menaip jawapan pada Google Doc yang diberikan. Kemudian arahan yang kedua, kita kata selepas selesai jawab, tekan butang turn in. Nanti saya akan terangkan apa maksud butang turn ini. Okey. Okey, ini arahannya. Dekat sebelah kanan ini kita boleh lagi pilih untuk tahun mana lah. Kalau kita nak pilih kelas lain pun kita nak tanda. Maksudnya kita boleh buat serentak tugasan ini kepada kelas-kelas lain. Kalau contoh kita buat kelas ni, so dua tugasan dalam tempoh masa yang sama lah. So kita untuk kes ni kita akan buat satu saja. Kat sini kita boleh filter lah kepada pelajar tertentu ataupun all student. Okey. So untuk tutorial ni kita pilih all student. Markah, katakanlah markah penuh kita nak bagi 100, okey, ataupun kita ungrade, kita tak nak bagi markah pun boleh. So kita boleh so untuk tutorial ni kita pilih grade lah. Okey, saya padam yang ni. Okey, kemudian due tugasan ni kita bagi satu tempoh untuk pelajar jawab lah, mungkin dalam tempoh 2 minggu ataupun seminggu sebagainya. Terpulang kepada tuan-tuan. Dalam kes ni saya nak bagi tugasan sehingga 14 hari bulan lah.
Mungkin 10. Okey, 10. Okey. Kemudian kalau ada tempoh masa, kita tulis, kalau tak kita biarkan saja di situ. Topik ni adalah mungkin kita senang kita nak buat carian nanti sebagai subfolder sebenarnya untuk mencari balik tugasan-tugasan bila kita perlu gunakan. So saya klik topik, saya type tajuk dia, mengenal komputer dan fungsinya. Tajuk dia mengenal komputer dan fungsinya. Ini penting bila tugasan kita dah banyak, nanti kita senang nak carilah. Kalau tidak nanti agak kelang kabut jugalah untuk mendapatkan jawab kembali soalan-soalan ataupun tugasan-tugasan. Rubrik ni kita mungkin sekolah menengah sesuai lah untuk kita lampirkan rubrik untuk rujukan pelajar. Mungkin tugasan berbentuk assignment yang mirip kepada pra-universiti sebagainya. So kat sini saya abaikan lah sebab untuk sekolah rendah ni. Okey, di bawah ni ada dua. Satu, add. Maksudnya kalau soalan tu dah ada dalam Google Drive anda, maksud sini sebab kita nak soalan ni bertype dengan menggunakan Google Doc. So kita kena cari file Google Doc yang kita dah siap lah. Kalau tak ada, kita terpaksa buat di sini lah. So kita create lah. Sebagai contoh tutorial ni saya nak tunjuk macam kita nak cipta tugasan. So saya pilih Google Doc. Nanti dia akan buka satu Google Doc untuk kita. Dia akan ciptakan satu file. So kita namakan dulu Google Doc ini sebagai nama yang sama tadi, jenis quiz. Ini saya copy saja sini. Saya masukkan title ini. Saya masukkan title. Okey, so kita buat terus soalan. Kita type di sini soalannya. Katakanlah soalannya berkisar tentang komputer ni, jenis-jenis komputer. Namakan, ataupun soalan ni soalan untuk Google Doc ni sebenarnya sesuai untuk soalan-soalan berbentuk subjektif lah. Kalau ada soalan di sini saya nak terus ambil kalau ada tak yang sesuai. Okey, kalau tak ada tak apa, saya cipta satu soalan, kita type. Okey, berkisar dengan topik kenal komputer peribadi, jenis-jenis komputer ini. So satu, berikan contoh-contoh komputer peribadi. Okey, saya buat soalan yang kedua, komputer mudah alih. Soalan yang sama, berikan dua contoh lah, dua contoh. Ini pun dua, mudah alih. Tuan ingat tadi markah yang saya berikan 100, so saya nak letak 5 soalan lah. Konsol kemainan komputer. Ni soalan yang ketiga. Konsol permainan komputer. Kita pergi yang ketiga, jenis pelayan. Pelayan atau server. Yang keempat, komputer benam. Yang kelima, komputer benam. Okey, saya betulkan sikit soalannya. Okey, kita buat jarak sedikit. Ingat soalan ataupun tugasan kita berikan ataupun arahan-arahan perlu jelas lah. Kalau tak jelas nanti takut budak keliru lah. So saya tengok balik tugasan sini, saya betulkan balik tugasan saya. Saya tambah sedikit. Jawab pada ruangan bawah soalan. Jawab dengan menaip. Okey, kita kembali pada soalan. Katakanlah soalan ni dah siap. Kalau kita nak beri markah, katakanlah ni 20 markah. Sebab kita tadi letak 100 markah.
Sebagai contoh saja tuan-tuan saya copy paste ni. Saya cadangkan juga tuan-tuan letakkan arahan soalan ini di Google Sheet ini juga, di bahagian atas lah. Biasa ada arahan kan bahagian atas. Okey, dalam kes ni kita letak je arahan di sini. Okey, jawab arahan soalan. Okey. Sekejap, saya betulkan ni dulu kejap. Kenapa arahan ni perlu lengkap? Sebab kita kuarteri takut pelajar-pelajar terutama sekolah rendah tak faham lah. Mungkin kat sini boleh tengok lah macam mana Okey, so ini arahan-arahannya yang kita berikan perlu jelas kepada pelajar supaya nak bantu pelajar jawab dengan lancar lah. Okey, sebaik kita dah cipta soalan ini, apa yang kita kena buat seterusnya adalah kita kena pastikan kat sini sebelum kita tekan assign. Maksudnya soalan ni sebenarnya kita boleh terus tutup ni. Okey, tak ada masalah lah. So kalau kita tutup pun nanti soalan ni kita boleh buka balik kat sini. Kita buka, nanti dia akan buka tab sebelah kanan kita. Jadi ini kuis kita. Okey, kalau kat sini. Okey. So apa yang penting adalah setting di sini. Bila kita menggunakan Google Doc, kita dicadangkan ataupun disarankan menggunakan make a copy for each student. Maksudnya bila kita klik yang ni, setiap pelajar nanti akan dapat satu salinan. Maka bila di type jawapan tersebut, nanti kita akan tunjukkan video versi pelajar pula macam mana untuk menjawab soalan Google Doc ni. Kemudian bila pelajar tu type nanti dia tak kacau soalan kita lah. Bermaksud sini dia dapat satu salinan, tak ganggu. Maksudnya pelajar tu akan menghantar tugasan. Kalau dalam pelajar ini tadi ada kelas ni ada 20 orang, maka 20 salinan akan diberikan kepada setiap pelajar lah. Okey, jadi kalau student credit kita tak cadangkan lah. Jadi untuk Google Doc, tuan-tuan kena ingat kita buat make a copy yang paling sesuai sekali. Kemudian tanpa melengah masa, kita boleh letakkan jadual ini, assign ni sama ada jadual sebagainya, ataupun kita nak edit lagi soalan, kita boleh save draft lah. Kita akan buka kemudian schedule, kita akan buat jadual, maksudnya soalan ni muncul bila. Tapi untuk kes ni saya nak terus keluarkan soalan tersebut, nak hantar pelajar pada pelajar. Sebaik saja kita tekan assign, nanti satu notification dia akan berikan. So saya akan tekan butang assign ni, sebab kita sebelum tu kita akan semak dulu. Bila dah selesai, ya pastikan ni jangan terlupa tuan-tuan ini benda yang paling penting kat sini. Pilih make a copy for each student. So saya tekan assign. Kita tunggu seketika, nanti pelajar akan dapat notifikasi untuk menjawab soalan. Okey, bagaimana murid untuk menjawab soalan dalam Google Doc yang assignment tugasan yang diberikan, nanti saya akan tengok kemudian lah. Saya akan buat video yang kemudian. So kita tengok contoh kita punya classwork tadi. Kita boleh check balik lah. Kita klik sini, kita tengok berapa yang dia hantar tugasan masuk dalam kelasnya. Ada 7 orang. So yang ni turn in ni pulang balik. Okey, pulang balik ataupun memulangkan balik pada cikgu. Nanti kita akan buat video yang lain. So kita boleh tengok juga kat sini, kat grade ni, kalau secara shortcut ni kita boleh tengok pelajar mana yang dah hantar tugasan. Kita boleh tengok setakat ni tak ada lagi lah sebab dia baru hantar, ada 7 pelajar sini. Okey, jadi itu saja video untuk membuat tugasan menggunakan Google Doc. Kita akan menyaksikan video lain. Sebagai tanda sokongan anda, bolehlah tekan subscribe. Bantu saya untuk lebih positif untuk membuat lebih banyak video untuk anda. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.